dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berkenaan muraqabah ni maksud dia apa? Pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang berlaku pada setiap masa. Okey, jadi babul muraqabah ni adalah bab yang membincangkan berkenaan kesedaran kita akan perkara ni, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan, sentiasa bersama, pengetahuannya sentiasa terhadap kita berlaku pada setiap masa. Dan kita bincang pada minggu lepas, dalam surah Asy-Syu'ara tu disebutkan secara khususnya pula dalam bila? Dalam solat, lagi lah. Okey, lebih dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu penting untuk kita mengelokkan gerakan-gerakan solat kita tu. Jangan laju sangat, rukuk bagi apa? Bagi luruh betul, sujud bagi luruh betul dan sebagainya. Baik, kemudian kita juga dah sentuh berkenaan hadis Umar Al-Khattab. Yang tu hadis pertama daripada bab tu. Okey, hadis Umar ni sangat-sangat masyhur berkenaan Islam, iman dan juga ihsan. Dan juga kenapa An-Nawawi membawakan hadis ni dalam bab muraqabah ni, disebabkan petikan berkenaan definisi ihsan tu, yang mana Jibril AS datang bertanya kepada Nabi SAW, thumma akhbirni anil ihsan, beritahukan kepada aku apakah itu ihsan. Maka kata Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yarak. Kata Nabi SAW, agar kamu beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kamu tak mampu berbuat sedemikian, maka ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kamu. Petikan tu. Okey, jadi disebabkan penekanan Nabi SAW berkenaan ihsan tu, kita sedar Allah sentiasa memerhatikan kita. Maka sebab tu hadis ni An-Nawawi masukkan juga dalam babul muraqabah ataupun pengawasan Allah ke atas kita. Hari ini kita sambung insya-Allah hadis yang kedua dan seterusnya, iaitu daripada Abu Zar, iaitu nama sebenarnya Jundub bin Junadah, dari Abu Abdurrahman iaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Apa maksud takwa? Yang paling senang sekali, takwa ni dia asal, salah satu perkataan asal takwa ni adalah al-wiqayah, wiqayatan. Apa maksud wiqayah? Dalam pepatah Arab yang terkenal, saya ingat dalam bahasa Melayu pun kita guna pepatah ni, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Okey, dalam pepatah Arab sebut al-wiqayatu khairum minal ilaj. Maksudnya mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, jadi al-wiqayah ni maksud dia kita memelihara sesuatu perkara, memelihara sebelum dia rosak lebih baik daripada dah rosak baru nak repair. Jadi bila disebut daripada perkataan al-wiqayah, datang perkataan taqwa. Apa maksudnya? Kita jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hubungan baik kita dengan Allah ni rosak. Jangan bagi macam tu. Okey? Macam mana nak jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam bahasa mudahnya, melakukan semua yang dia suruh dan meninggalkan semua yang dia larang. Okey, itu bertakwa. Jadi pesan Nabi SAW dalam bahasa mudahnya itulah dia bertakwa. Pesan Nabi SAW, ittaqullah, bertakwalah kamu, ittaqillah haitsuma kunta, di mana sahaja kamu berada. Disebabkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan. Walau tempat tak ada orang pun kita kata masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW sebut, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan, dan gaulilah para manusia dengan budi pekerti yang baik, budi pekerti yang bagus. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Budi pekerti yang baik. Okey. Apa maksudnya? Kalau kita, bukanlah kalau kita ni manusia banyak ada melakukan dosa, ada yang tak sengaja, ada yang terlanjur, hak yang sengaja pun tak kurang juga. Okey, jadi bila dah buat tu, kata Nabi SAW, yang pertamanya kita bertaubat, itu dah tentulah. Okey. Kemudian yang kedua, untuk nak cover balik dosa kita tu, ikuti dengan banyak amal soleh. Okey, ikuti dengan banyak amal soleh. Saya ingat hadis ni digunakan oleh Ibnu Hazmi Az-Zahiri untuk membincangkan berkenaan masalah kalau kita ni tertinggal solat secara sengaja, nak ganti ke tak ganti solat tu. Okey, kalau kita tertinggal solat secara sengaja, adakah kita nak ganti ke tak ganti solat tu? Dalam pandangan Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Hazmi, dia kata tak perlu ganti. Tak perlu ganti, tetapi dia kata tambah balik dengan solat sunat.
Sebab kita dah tertinggal, bukan tertinggal tu tak ada masalah. Kita dah tinggal yang wajib, kemudian ganti balik, tambah balik dengan yang sunat. Tampung balik dengan yang sunat. Katalah, kotlah umpamanya satu solat wajib bersamaan dengan 20 solat sunat, tampung balik dengan solat sunat. Itu dia kata. Tapi saya secara peribadi, saya lebih setuju dengan pandangan jumhurul ulama bahawasanya meninggalkan solat secara sengaja perlu digantikan solatnya. Meninggalkan secara sengaja perlu diganti solatnya. Sebab apa? Sebab jelas Nabi SAW sebut, sesiapa yang tertinggal solatnya, ataupun hadis yang orang tidur tu kan, dia tidur lepas tu habis sampai tamat waktu kan, kata Nabi SAW, hendaklah dia menggantikan solatnya bila dia sedar, dan tidak ada kafarah baginya melainkan ini saja. Maksudnya galang ganti untuk kamu tertinggal solat tu, kata Nabi, tidak ada cara lain kamu boleh buat melainkan ganti solat tu. Itu untuk orang yang tertinggal. Jadi kalau dalam kaedah fiqh kita kata ada satu kaedah tu, nama bunyi dia, janganlah sesuatu perkara yang didiamkan itu melebihi perkara yang disebutkan. Okey, dalam bahasa mudahnya macam ni. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala taqul lahuma uffin. Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan janganlah kamu sebut kepada mak ayah kamu walaupun perkataan uf. Uf ni apa? Kalau kita tengok dalam tafsir, uf ni bunyi yang terhasil apabila kita buang debu daripada bawah kuku kita. Maknanya nak beritahu apa? Bunyi yang sangat perlahan. Perlahan sangat-sangat. Okey, saya tak ingat tafsir mana saya terbaca. Dia kata kalau ada bunyi yang lebih rendah daripada tu, yang memang manusia faham, Allah Subhanahu Wa Taala akan guna lebih daripada tu lagi. Okey, maknanya nak beritahu sikit tu pun tak boleh. Okey. Jadi Datuk Dr. Zul waktu dia mufti tu, dia sebut ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan kita sebutkan walaupun uf kepada orang tua kita. Baik, kalau macam tu boleh tak kita pukul orang tua kita? Boleh tak? Mana ada dalil? Nampak tak? Itu maksud dia. Mana ada? Tuan-tuan cuba bagi saya ayat Quran yang kata jangan kamu pukul mak ayah kamu. Ada tak? Tak ada. Adakah bermakna boleh? Tak boleh. Itu kaedah dalam fiqh, janganlah yang didiamkan, iaitu pukul mak ayah itu melebihi yang disebutkan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kata wala taqul lahum uffin. Jangan kamu sebut walaupun uf kepada mereka. Maksudnya kalau sekecil tu pun tak boleh, yang lebih daripada tu lagi dah tak boleh. Okey, jadi sama juga dalam bab solat. Kalau tertinggal secara sengaja pun kena ganti, janganlah yang tinggal saya sengaja pula tak kena ganti, terbalik tu. Okey, jadi sebab tu jumhurul ulama kata perlu menggantikan solat tersebut, dan sama juga tambahkanlah dengan perkara-perkara sunat, dengan solat-solat sunat, supaya dapat menggantikan mana yang tertinggal, mana yang bukan tertinggal, mana yang ditinggalkan tu. Okey, saya itu jumhurul ulama berpandangan sedemikian. Wallahu alam adalah perbincangan tu. Baik, kemudian disebut dan pergaulilah para manusia dengan budi pekerti yang baik. Disebabkan Islam ni agama yang memang dia beri penilaian kepada akhlak yang baik. Penilaian itu tinggi. Dan sebab apa tuan-tuan? Sebab akhlak yang baik ni semua orang boleh capai. Kita dalam kehidupan kita ni, dalam kebiasaan kita, bukan saja kat negara kita, kat mana-mana pula, selalunya yang diangkatnya adalah orang yang cerdik. Betul tak? Orang yang cerdik. Hatta kalau orang yang cerdik pun dia ada masalah akhlak pun orang angkat juga dia lagi. Itu masalah dia. Walaupun dia ada masalah akhlak, walaupun dia sombong, walaupun orangnya susah untuk kita nak bawa bincang dan sebagainya, tapi kita kata dia ni cerdik, dia ni pandai, tak boleh nak buat apa. Hatta kanak-kanak, anak-anak kita kat sekolah pun saya nampak macam tu juga. Bukan semua sekolah lah, macam tu juga. Ada kanak-kanak yang bermasalah, suka kacau kawan dia, suka buli kawan dia dan sebagainya. Bila mak ayah buat aduan, kata dia ni selalu buli orang, kata kami tahu, tapi kami tak boleh buat apa, sebab bila peperiksaan dia dapat nombor 2, 3, dia cerdik, dia kami tak boleh nak buat apa-apa. Nampak tak nilai tu? Okey, bukan saya kata tuan-tuan kita ni jangan jadi cerdik, tak. Tapi penekanan kepada kepintaran tu sebenarnya tempat kedua. Yang pertama kat mana? Yang pertama kat akhlak dulu. Sebab apa? Sebab pandai tak pandai kita ni, itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki sesuai dengan hamba dia tu. Dia tengok macam mana orang ni sesuai macam ni, orang ni sesuai macam tu. Dia berikan ikut kesesuaian. Kepintaran ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, Allah tak bagi. Sahabat radhiyallahu anhum, adakah semua sahabat menjadi ulama? Tak. Sahabat ramai, 120 ke 130 ribu orang sahabat Nabi SAW. Adakah semuanya menjadi ulama macam Abdullah bin Mas'ud? Jawabnya tak. Okey. Tetapi bab akhlak, orang cerdik ke orang tak cerdik ke semua boleh capai. Betul tak?
Maka atas dasar yang saya nampak keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan pengukuran berdasarkan perkara yang semua orang sama-sama boleh capai, iaitu akhlak yang baik. Sebab tu sebab tu Nabi SAW sebut, aku jamin rumah di syurga yang tertinggi bagi sesiapa yang boleh mencantikkan akhlaknya. Okey, dalam bab akhlak ni memang sangat-sangat banyak disebutkan oleh hadis Nabi SAW, termasuk dalam bab ni pun, dalam bab pengawasan Allah, apa yang dituntut daripada kita, kekal akhlak yang baik dalam pergaulan. Okey, Nabi SAW pun, yang itu kita kata memang tak payah nak sebut lah bagaimana indah baiknya akhlak Nabi SAW. Ada satu hadis, lama dulu saya pernah baca hadis ni, berkenaan dengan ada seorang tu dia datang ke rumah Nabi SAW. Tak disebutkan sahabat tu siapa. Dia datang, kemudian diberitahukan pada Aisyah radhiyallahu anha, kata orang ni datang nak jumpa dengan Rasulullah SAW. Maka Aisyah pun beritahu kat Nabi. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, bila saya beritahukan pada Nabi, Nabi jengukkan kepala dia. Maksudnya daripada dalam rumah tu dia cuba tengok siapa yang datang. Kata Nabi SAW, bi'su akhil ashirah, bi'su ibn al-ashirah. Kata Nabi SAW, dia ni dalam adik-beradik dia ni orang yang paling buruk, tak elok kata. Begitu juga kata Nabi SAW, untuk ahli keluarga dia pun layanan dia teruk kata. Dia ni memang orang yang memang buruk akhlaknya kata. Lalu kemudian bila Nabi SAW pergi bertemu dengan orang tu, dia layan dengan baik. Bila kembalinya Nabi SAW, Aisyah tanya radhiyallahu anha, dia kata, ya Rasulullah, kenapa Tuhan layan orang tu dengan baik, sedangkan tadi masa nak pergi tu saya dengar Tuhan sebut bi'su akhil ashirah. Dia kata, ya Aisyah, bilakah engkau mengenali aku dengan keburukan? Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di akhirat kelak adalah orang yang dijauhi kerana buruknya akhlaknya kat dunia ni. Okey, maksudnya seburuk-buruk manusia di padang mahsyar kelak adalah orang yang dekat dunia ni, orang lari tak mau berkawan dengan dia. Orang tak mau berkawan dengan dia sebab apa? Sebab akhlak dia buruk. Barangkali dia cerdik, barangkali pangkat dia besar, barangkali harta dia banyak, barangkali sumbangan dia dalam bidang ilmu yang banyak, barangkali. Tetapi sebab perangai dia tu buruk, kita tak mau berkawan dengan dia ni. Itu kata Nabi SAW, seburuk-buruk orang di padang mahsyar kelak. Jadi Nabi SAW, kenapa dia layan baik? Sebab dia tak mau jadi orang yang dihindari oleh orang ramai. Memanglah dia Rasulullah, tapi nak pergi rumah dia sombong, tak mau jumpa. Dia tak mau orang sebut macam tu kat dia. Okay, jadi itu penting untuk kita faham perkara ni. Janganlah kita ni, sikap kita ni, walaupun apa-apa pula yang rezeki Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita, sama ada dari sudut kesihatan ke, dari sudut kesihatan pun saya tengok macam tu juga. Zaman-zaman pandemik ni ada je orang duk sebut, dia kata saya kena covid, elok orang hok kena sampai nak mati tu mengada lebih, saya kena tak ada apa. Astaghfirullahalazim. Barangkali dia kena varian hok tak kuat, kita tak tahu. Barangkali dia kena lepas vaksin, kita tak tahu. Barangkali hok dia kena tu pun dah hujung-hujung ke apa, kita tak tahu. Benda-benda macam tu, orang lain kena yang kuat. Patutnya dalam keadaan macam tu dia cakap syukur, alhamdulillah saya kena covid pun, alhamdulillah Allah beri kesembuhan pada saya, alhamdulillah. Yang dia nak kata hok sampai mati tu mengada lebih, janganlah sebut macam tu. Okey, sombong dengan kesihatan pun ada juga okey macam ni. Okey, jangan sedemikian. Kita berlindung daripada Allah, daripada jadi orang yang pada mahsyar nanti orang jauhi kita. Sebab apa? Sebab kat dunia dulu dia ni perangai huduh benar kata. Okey, jangan sedemikian. Okey, baik, kemudian hadis seterusnya. Hadis ni di antara hadis apa? Di antara hadis kegemaran saya, kayu dulu kami duk ngaji hadis ni. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya saya berada di belakang Nabi SAW pada suatu hari, lalu baginda Nabi SAW bersabda kepada saya, dia kata, ya gulam. Okay, Ibnu Abbas ni siapa dia? Sepupu Nabi SAW, daripada pak saudara dia Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Bila Abbas masuk Islam ni masih lagi khilaf sampai sekarang. Sebahagian ahli sirah kata Abbas ni dia masuk Islam setelah daripada perang Badar, wallahu alam. Ada sebahagiannya kata tak, dia kekal dalam agama dia sehinggalah kepada pembukaan kota Mekah baru dia masuk Islam. Dan ada juga yang kata dia ni kekal dengan agama lama dia sehinggalah haji wada' baru dia masuk Islam. Jadi dia ni walaupun dia menyokong dakwah Nabi SAW, tapi dia punya tarikh keislaman dia masih diperselisihkan. Bahkan ketika perang Badar, dia masih duduk dalam barisan tentera musyrikin Mekah, bukan tentera Nabi SAW. Okey, tapi hak tu tak jadi kecoh lah. Hak pentingnya dia masuk Islam. Itu yang pentingnya. Dan anaknya adalah Abdullah. Anak dia ada 4 orang. Abdullah, Ubaidullah, Al-Fadlu bin Abbas, abang sulung, Abdullah bin Abbas, Ubaidullah bin Abbas, dan yang keempat Qusam bin Abbas. Dia ada 4 orang
adik-beradik lelaki radhiyallahu anhum jami'a. Dia kata pada suatu hari saya bersama Nabi SAW, saya naik di belakang Nabi SAW. Di sini terdapat isyarat tawaduknya Nabi SAW. Kalau dia naik keldai, dia boleh letak sahabat dia dekat belakang. Kalau dia naik unta, dia boleh letak sahabat dia dekat belakang. Menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Kalau kita tengok, tak semesti di negara kita saja, mana-mana pula. Kalau orang-orang barisan pimpinan besar ni, dia tak boleh ada orang apa? Kiri kanan dia kan. Kalau duduk kat kursi pun kena sofa 3, tak boleh sofa 1. Sofa 3 tu bukan duduk ramai-ramai, dia duduk seorang. Sebab nak menunjukkan apa? Kekuasaan dan sebagainya. Nabi SAW tak sedemikian. Dia naik keldai, dia bonceng member di belakang. Dia naik unta, kawan dia, sepupu dia tumpang belakang. Jadi kata Ibn Abbas, satu hari aku naik di belakang Nabi SAW, lalu dia sebutkan kepada aku, ya ghulam. Ghulam ni maksud dia apa tuan-tuan? Ghulam ni maksudnya budak yang baru nak masuk balik, tak balik lagi. Okey, sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu waktu dia bersahabat dengan Nabi SAW, umur dia masih kecil lagi. Waktu Nabi SAW wafat, dia kata, saya baru anak yang masa tu baru nak tumbuh misai, dia kata. Maksudnya dia masih muda lagi bila Nabi SAW wafat. Jadi ketika dia bersama dengan baginda, dia masih budak kecil. Dia kata, ya ghulam, kata Nabi SAW, sesungguhnya saya hendak mengajarkan kepada kamu beberapa kalimah. Okey, saya nak ajar beberapa perkara penting. Dengar elok-elok. Yang pertama, peliharalah Allah. Macam mana kita pelihara Allah? Kita nak pelihara Allah memang tak padan lah. Tapi apa maksud dia peliharalah Allah? Iaitu dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi larangannya, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kamu. Okey, selalu orang tanya, ustaz, macam mana kita nak doa kita ni mustajab? Selalu bila mustajab ni orang tanya apa amalannya nak kena buat, apa bila waktu untuk berdoa. Selalu saya pesankan kita ni nak doa kita mustajab, yang pertama kehidupan seharian kita ni yang lagi penting. Dari segi waktu-waktu tu betul, ada waktu-waktu yang mustajab. Tapi yang lebih penting lagi kehidupan seharian kita ni, hak setiap hari tu. Kata Nabi SAW, peliharalah Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, pasti Allah akan memelihara kamu. Maksudnya apa? Kalau kamu pelihara Allah, apa-apa kamu minta, Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Itu maksud dia. Kemudian dia kata, ihfazillah, peliharalah Allah, tajidhu tujahak, pasti engkau akan dapati dia di hadapanmu. Dia dalam bahasa Arab disebut tajidhu tujahak. Tujahak ni berasal daripada perkataan wajah. Okey, jadi bila dia kata tajidhu tujahak, apa maksudnya? Kamu akan mendapati seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ni berhadapan dengan wajah kamu. Itu maksud dia. Maknanya dekat situ apa yang nak disebutkan oleh Nabi SAW? Nabi nak kata suratul istijabah. Nabi SAW nak kata betapa cepatnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa. Okey, saya ada satu video orang pernah forward, tapi sahabat-sahabat saya mencadangkan video macam ni kita jangan edit banyak sangat. Kalau kita tengok pun kita jangan simpan. Sebab apa? Dia kes orang yang masih hidup lagi dan doa dia memang makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya heran tengok. Bukan apa, takut jadi fitnah kat dia. Takut nanti kan dia mati orang pergi kat kubur dia pula kan. Memang makbul doa dia. Saya dah tengok video dia 2-3 video. Memang masya-Allah doa dia makbul. Dia buat ruqyah. Dan ruqyah itu bukan sekadar orang hak kena rasuk pun, adalah juga. Tapi yang saya tengok tu satu kes, ada seorang tu dia terjatuh terlentang. Bila dia terlentang, kepala dia ni terentak kat belakang. Kita ni orat mata kita kat belakang. Kan? Orat mata kita ni kat belakang. Sebab tu kalau orang duk sakit kepala tu baik pergi check mata cepat. Kita punya bahagian otak mata ni dekat belakang. Jadi dia jatuh terlentang, suami dia kata, orang perempuan lah. Dia punya terantuk belakang ni, mata dia jadi kabur, tak boleh nampak. Dia punya lidah pun jadi kelu, tak boleh nak bercakap. Bawa ke doktor, bagi ubat ni, scan apa semua, kata tak boleh nak buat. Barangkali kalau nak buat bedah ke apa pun risiko dan sebagainya. Bawa kat kawan ni, yang dia pegang kepala, dibacakan ruqyah. Lepas tu dia kata cuba buka mata, boleh tak? Tak boleh lagi. Lepas tu dekat situ juga dia sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sujud, ya Allah ni hamba kamu, minta sembuhkanlah dia. Kemudian dia bangun, dia pegang mata, dia baca sekali lagi, dia suruh buka mata, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala boleh tengok balik orang tu.
Dekat situ juga tu. Saya rasa dia ni confirm tahajud memang tak tinggal kalau dah lagu tu. Kan? Dia sujud, lepas tu pula okey, tanya apa masalah, dia tak boleh bercakap. Dia pegang lidah, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hamba kamu sembuhkanlah lidahnya agar dia boleh berzikir pada kamu. Dia lepas tangan dia cuba sebut Allah. Boleh sebut balik. Allah boleh sebut balik. Makbul doa dekat situ. Jadi kalau nak macam tu lah tuan-tuan. Tu semalam saya cakap dengan Mak Rafi kita. Mak Rafi kita tu betul tak dia kata. Bukan semalam, 2 hari lepas kat Sempering. Dia datang kelas. Dia kata tapi kalau macam tu, kalau saya ni jadi macam tu, dia kata, saya ni risau tak Ustaz? Doa makbul. Kok kita duk menyumpah orang. Tiba-tiba makbul. Yalah kalau orang macam tu dia tak menyumpah orang lah. Tapi dia kata kalau minta makbul semua pun takut juga. Kalau minta tak mampu makbul pun takut juga. Kata betul juga. Saya duduk balik, saya duduk tengyang, dia cakap tu. Betul juga dia cakap tu. Kalau orang soleh macam tu tak apalah. Memang hubungan baik dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dijaga. Tapi nak tunjukkan macam mana macam tu Ustaz, ni Nabi SAW dah sebut, peliharalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kamu jaga setiap hari tu, bila kamu berdoa pada Allah, Allah akan makbulkan doa kamu. Okey, banyak benda-benda pelik kita tengok dalam dunia ni disebabkan doa yang makbul. Baik, jikalau engkau meminta, dia kata, dan jikalau engkau meminta, wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau memohon pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau kamu meminta sesuatu, idza sa'alta, kamu minta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jikalau kamu minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi dekat sini Nabi SAW banyak kali dia tekankan, minta daripada Allah, bukan minta kat dia, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau saja kami mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Fasta'in billah, minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Okey, sebab tu kalau dalam bab meminta ni, nanti insya-Allah dalam ke depan Riyadhus Salihin ni kita akan masuk. Ada sahabat tuan-tuan yang memang mereka berjanji dengan Nabi SAW, susah macam mana pun saya tak akan minta pada manusia. Ada sahabat yang capai tahap tu. Okey, jadi bab meminta ni, kalau kita ni nak minta pertolongan kepada manusia, jawabnya boleh tak? Boleh. Okey, dengan syarat kita minta tolong dalam perkara ehwal yang manusia boleh bantu. Yang tu tak ada masalah. Tapi kalau kita nak kekal nak minta hanya kepada Allah, itu afdal. Dan bukan semua orang dapat capai tahap tu. Sahabat radhiyallahu anhum ada yang mencapai tahap ni. Okey, Nabi SAW pernah sebut, siapa yang berjanji pada aku, kalau dia nak meminta, dia macam mana pun dia tak akan minta pada manusia, dia hanya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku jamin di syurga sekarang juga. Ada sahabat angkat tangan, saya sanggup, dia kata, saya rela. Lalu kata sahabat lain, memang dia ni sejak daripada hari itu sampai mati dia tak pernah minta tolong pada manusia. Susah macam mana pun dia minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau tuan-tuan tengok hadis-hadis Abu Hurairah, kalau dia cerita zaman-zaman susah dia, masa kerja tak ada, rumah tak ada, zaman dia punya lapar, dia tak minta tolong tuan-tuan. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ada yang dia duduk dekat tepi jalan dengan lapar tahan berapa hari dah tak makan, lalu Umar Al-Khattab. Lalu dia sebut kat Umar Al-Khattab, dia kata, ya Umar, dia kata, saya ada ayat ni berkenaan Quran, saya nak tanya apa pandangan kamu. Sebenarnya dia mengharapkan apa tuan-tuan? Dia mengharapkan Umar kata, mai rumah aku sambil kita makan, kita sembang. Dia mengharapkan macam tu. Tapi dia tak minta. Dalam keadaan dia lapar nak kebulur dah tu, adakah hak dia untuk minta? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi sebab martabat yang dia nak capai tu. Saya, tuan-tuan, siapa yang mampu buat macam ni, dipersilakan. Tapi saya cakap terang, saya pun tak mampu. Ini memang tawakal, dia memang solid tu. Kata. Jadi tanya pada Umar, dia kata ada ayat Quran ni, saya nak tahu penafsiran dia, boleh tak tuan beri kongsi saya? Lepas tu Umar tanya ayat apa, dia pun baca, Umar pun terang-terang, lepas tu Umar jalan. Dia kata Umar tak faham. Kata, kan? Sekali lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia tanya Abu Bakar, dia kata, aku ada ayat Quran ni, aku nak tanya pandangan kamu, boleh tak? Abu Bakar kata baca lah. Dia pun baca, Abu Bakar cakap, ayat ni turun pasal ni apa semua. Pasal Abu Bakar pergi. Sikit lagi datang Nabi SAW. Sama juga. Ini, orang yang depan dia ni, orang yang paling penyayang pernah wujud dalam dunia. Tuan. Kalau dia nak minta tolong, confirm Nabi tolong ya. Dalam Nabi, wa amma sa'ila fala tanhar. Ada pun orang yang minta tolong kamu, Allah kata jangan tegah. Suatu Nabi SAW, kalau orang minta tolong ataupun minta sedekah ataupun tanya soalan, confirm dia akan jawab. Sebab apa? Wa amma sa'ila fala tanhar. Saya sendiri pun kadang-kadang kalau ada mai masuk mesej tanya kau 11:30 malam, kita pun dah nak tidur dah.
Kan? Orang rumah kata siapa tu, kata orang tanya soalan esok jawab kot. Bila teriak wa amma sa'ila fala tanha, tak apa jawab asal kata. Takut termasuk Allah Subhanahu Wa Taala marah itu. Cuma kalau panjang sangat, itu yang saya cakap tu teranglah tuan-tuan, forward video 10 minit, forward buku 100 muka, hak tu saya tak dah nak baca. Ustaz tolong baca buku ni pasal beri komen. Oh tak dah. 100 buku surat tak dah kata. Okey, kemudian dia datang Nabi SAW, baginda tanya, dia tanya pada baginda, ya Rasulullah, saya ada ayat Quran, saya nak minta penafsiran daripada tuan, apa pandangan tuan? Nabi SAW kata, kamu lapar, main kat rumah saya makan, kata. Nabi SAW tahu. Begitu juga dengan hadis susu tu. Dia kata satu hari orang kirimkan pada saya semangkuk susu. Orang kata berikan pada Rasulullah SAW. Lepas tu saya pun gembira, saya nak bawa kat Nabi, sebab dia kata saya pun dah makan dah tak makan 4 hari. Saya bagi kat Nabi, nanti untung-untung Nabi offer kat saya, Nabi mesti offer macam. Dia pun bawa kat Nabi SAW. Baginda kata, pergi panggil rakan-rakan kamu daripada Ahlu Sufah, orang-orang yang duduk kat masjid tu, yang tak ada makan lama tu. Lalu Abu Hurairah panggil, dia kata masa tu ada lebih kurang 30 orang. Dia pun fikir, tak ada aku ni kot, tak ada orang dapat minum. Lalu pergi dekat kawasan rumah Nabi SAW. Nabi beri kat orang pertama, Nabi suruh minum. Orang pertama minum, kemudian dia pun ingat kawan-kawan dia minum seteguk 2, dia berhenti lah. Kemudian Nabi SAW kata, dah kenyang belum? Dia kata tak. Nabi kata minum sampai kenyang, kata. Dia pun minum sampai kenyang, dia bagi kat orang sebelah dia. Minum sampai kenyang, bagi kat orang sebelah dia. Abu Hurairah kata 30 orang satu mangkuk, tak ada dah aku hari ni, dia kata. Sampailah akhirnya sampai kat tangan Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata susu tu macam awal aku bawa kat Nabi SAW, tak kurang setitik pun, dia kata. Lalu saya minum, saya teringat kat Nabi, saya berhenti. Nabi kata dah kenyang belum? Dia kata belum. Minum lagi lah, Nabi kata. Dia pun minum, akhirnya dapat kat tangan Nabi, Nabi minum, baru susu tu berhenti. Maksudnya baru habis daripada mangkuk tu. Nak cerita sampaikan mukjizat Nabi SAW terjadi, Abu Hurairah memang dia tak minta, tuan-tuan. Itu peribadi dia. Kan ada hadis yang dikata saya pernah pengsan di Raudah, dekat Raudah tu saya pernah pengsan. Lalu orang kata Abu Hurairah dah gila. Dia kata demi Allah Abu Hurairah tak gila, tapi saya pengsan sebab saya tahan lapar masa tu. Dia tak minta, walaupun hak dia untuk minta ketika tu, boleh tak? Boleh, sebab dia susah sangat. Okey, jadi memang ada segelintir sahabat yang memang susah macam mana pun, memang dia tak minta tolong, sebab mereka janji pada Nabi SAW sedemikian. Termasuklah juga dengan Zubair bin Awam radhiyallahu an. Zubair bin Awam ni, dia tak ada, kata anak dia Abdullah bin Zubair, dia tak ada pekerjaan yang tetap. Okey, sebab apa? Sebab dia ni memang dedikasikan masa dia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis satu perang, Nabi kata pergi jaga sempadan, pergi pula jaga sempadan. Habis balik sekejap, Nabi kata pergi intip kawasan ni umpamanya, pergi pula jaga kawasan tu. Balik pula Nabi kata kita nak pergi perang Tabuk umpamanya, ikut pula pergi perang Tabuk. Maka kata Abdullah bin Zubair, ayah aku memang tak sempat kerja, dia kata. Dan bila dia tak ada duit tu, orang memang datang kat dia, memang infakkan duit pada dia. Sebab apa? Sebab dia tentera yang jaga perbatasan. Punya mereka ni tak minta, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, orang-orang yang jaga perbatasan tu, kalau kamu ada harta lebih, bagilah kat mereka. Kamu nampak mereka macam mampu, sebenarnya mereka tak mampu, tapi mereka menahan diri daripada minta daripada manusia. Allahu Akbar, dahsyat. Dia punya level itu kita ni memang tak sampai lah tara tu kan. Lalu kata Abdullah bin Zubair, orang datang nak infakkan dia harta pun sebab dia dah duduk jaga perbatasan. Dia kata apa? Dia kata saya takut macam ni, kalau saya ambil duit tuan ni saya belanjakan, takut nanti saya belanja tempat yang tak berapa berkat. Sedangkan tuan bagi saya, tuan nak keberkatan daripada sedekah ni, maka anggaplah sebagai hutang. Jadi bila orang bagi kat dia, dia kata anggaplah hutang. Orang bagi kat dia, anggaplah hutang. Sampai hari dia nak meninggal dunia tu, kata Abdullah bin Zubair, hutang dia 2.4 juta dinar. 2.4 juta dinar. Banyak dia punya hutang dia. Okey. Lalu dia pesan kat Abdullah, ada dalam Riyadhus Shalihin, nanti kita tahu, tapi nak cerita orang macam ni, Tuhan tolong tuan-tuan. Tuhan tolong, Tuhan tak biar orang macam ni. Dia pesan dekat anak dia, dia kata rasanya ayah, ini firasat lah. Dia kata rasanya ayah hari ni hari terakhir ayah kot, dia kata. Masa tu perang Jamal, perang di antara tentera Ali dengan tentera Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata ayah rasa hari ni, ayah rasa macam hari akhir lah, dia kata. Dia pesan kat anak dia, kalau ayah meninggal dunia, dia kata ayah tak risau meninggal dunia tu, tapi hutang ayah tolong settlekan lah, dia kata kan. Lalu Abdullah bin Zubair kata, insya-Allah okey kot. Dia kata tak, kalau ayah mati tolong settlekan hutang-hutang ayah. Dan kalau kamu rasa tak larat, kamu baca doa, ya Allah pemilik Zubair bin Awam, selesaikanlah hutang-hutang Zubair bin Awam. Dia pesan kat anak dia baca macam tu, dia kata.
Lalu ia sungguh ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala memang meninggal dunia sungguh. Lalu Abdullah bin Zubair ni kira-kira hutang pak dia 2.2 ke 2.4 juta dinar. Bukan ringgit, dinar. 1 dinar 800 ringgit. 2.2 juta dinar. Lalu dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Allah, pemilik Zubair bin Awam, selesaikanlah hutang-hutang Zubair. Lalu dia kumpul balik harta ayah dia. Rupanya Abdullah bin Zubair ni, inilah saya selalu rasa Syekh Piramli kita banyak baca hadis saya tuan-tuan. Sebab bahagian ni kena. Dia semak harta ayah dia tak tinggal dirham dan dinar, tapi ayah dia tinggal tanah banyak. Banyak sungguh, sebab ayah dia berperang, bila perang, bagi harta pembagian perang tu bukan duit tapi tanah, termasuklah tanah dekat Madinah. Dia kata, tanah kat Madinah saya jual, bahagian terakhirnya yang beli adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dia beli memang tinggi sungguhlah. Lepas tu rupanya ayah saya rumah dekat Mesir ada 6 rumah dia dekat Mesir. Dekat Syam ada tanah, dekat antara tu dekat Tabuk pun ada kawasan, dekat Khaybar pun ada tanah. Lalah dia kata saya jual semua-semua tu, saya selesaikan hutang ayah saya, ternyata duit lebih tu dia boleh faraid lagi di antara dia punya adik-beradik dia. Rasanya setiap seorang dapat berjuta dinar juga, setiap seorang berjuta dinar juga. Maknanya walaupun hutang dia tu berjuta dinar, tapi harta dia tu lagi banyak daripada dia punya hutang dia. Ini kata Nabi SAW, apa berkatnya orang yang dia nak minta tolong, memang dia tak minta tolong kat manusia. Okey, tapi saya akuilah benda ni bukan kalau tuan-tuan nak buat, alhamdulillah paling kurang pun tuan-tuan dengar daripada saya adalah juga pahalanya. Tapi kalau nak buat tu rasanya oi sakan kot, kata ini memang tawakal tak apa. Tapi memang ada sahabat memang capai ke tahap tu. Ini yang memang mereka ingat Nabi sebut, wa idza sta'anta, kamu minta tolonglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Taimiyah ni saja bagi penariklah. Ibnu Taimiyah dalam buku dia Farqul Bayani baina auliya'i syaitan wa auliya'i rahmani. Perbezaan yang nyata di antara wali syaitan dan wali ar-rahman. Dia cerita berkenaan kisah seorang wali. Bila dia cerita berkenaan kita ahli sunnah, kita mengakui tak karamah? Ada. Of course lah ada. Ramai ulama yang menunjukkan dia punya karamah dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mereka tu superhero tak, tapi Allah berikan keistimewaan pada mereka. Ada seorang tu kes macam ni ya. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ibn Taymiyah. Lalu dia berjihad tu sampai satu ketika dia cedera waktu peperangan, dan dia ni pun sebab duk berjihad saja harta dia tak ada. Jadi bila dia cedera kat peperangan, kawan-kawan dia cabut baju besi ni, kan berat nak tarik tu kan. Jadi kawan-kawan dia cabut baju besi dia punya kuda pun mati dekat medan peperangan, bawa balik dia, cuba rawat-rawat balut ni apa semua. Tengok dia punya gaya, dia punya sakit tu memang tak sembuh lah. Lalu dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Allah, sepanjang hidup aku ni memang harta ni memang tak ada, dia kata. Sepanjang hidup aku, dia kata, memang dia dah dedikasikan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta saya yang saya ada, ya Allah, adalah kuda seekor dengan baju perang. Itu yang saya ada, dia kata. Maka dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya nak meninggal dunia ni paling kurang pulangkanlah harta saya. Kata Ibnu Taimiyah, Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan balik kuda tu. Dan kuda tu balik masuk pintu depan rumah dia dengan membawa baju besi dekat belakang. Allahu Akbar. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak buat, memang tak mustahil, tuan-tuan. Okey, tapi dia punya level orang macam ni memang habis tak minta tolong daripada manusia tu. Oh, itu kalau sanggup dipersilakanlah. Tapi memang ada orang macam ni. Sahabat radhiyallahu anhum pun sama juga. Banyak mereka mencapai darjat ni. Okey. Baik, kemudian dia kata, ketahuilah, disebut pada Ibnu Abbas, bahawasanya suatu ummah apabila berkumpul bersepakat hendak memberikan kemanfaatan padamu dengan sesuatu. Satu ummah berkumpul nak beri satu perkara yang baik yang dianggapnya bermanfaat untuk kamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan kemanfaatan itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Masya-Allah. Seluruh umat nak bagi kebaikan pada kita, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kata tak boleh. Dapat ke tak dapat? Tak dapat, tuan-tuan. Okey, semua orang kata boleh dapat ni, dapat gini. Kita pun dah duk, orang kata apa? Dah duk seronok, kata kan. Sekali Allah Subhanahu Wa Taala kata tak boleh, tak dapat, tuan-tuan. Tak dapat. Okey. Yang terbalik pun sama. Kata Nabi SAW, jikalau umat itu berkumpul hendak memberikan bahaya kepada kamu, mudarat pada kamu dengan sesuatu yang dianggap berbahaya, melainkan dengan sesuatu yang perkara itu tidak akan menimpa kamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu. Maknanya kalau dia nak beri bahaya tapi Allah kata tak jadi pada orang ni,
maka mudarat tu tak akan terjadi juga, kata tu. Okey, sebab tu banyak kalau kita tengok Nabi SAW pun cubaan untuk bunuh dia pun berlaku banyak kali kan. Yang paling sipi sekali masa pembukaan kota Khaybar tu lah. Pembukaan kota Khaybar, Nabi SAW berikan kebebasan pada penduduk Khaybar ni Bani Israel, orang Yahudi. Okey, jadi Nabi tidak menjadikan hamba dan sebagainya. Nabi bebaskan, kamu bebas untuk beramal dengan agama kamu dan sebagainya. Okey, cuma saja kena tunduk bawah pemerintahan Islam lah, bayar jizyah dan sebagainya. Lalu salah seorang daripada wanita Yahudi tu, dia buat kambing bakar untuk Nabi SAW. Dan dalam kambing tu dia letak racun. Racun memang kuat punya racun lah. Lalu dihidangkan pada Nabi SAW, baginda sempat makan satu suap kan. Kemudian sahabat keliling dia pun sempat makan satu suap macam tu. Lalu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kambing tadi tu yang dah mati tu hidup balik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyahadah dan kemudian sebut kat Nabi SAW, ya Rasulullah, jangan makan saya beracun. Okey, ada sebagai riwayat kata Jibril alaihissalam turun beritahu kepada Nabi SAW. Tapi dalam Sahihul Bukhari, kambing tu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila tengok kat kelilingnya ada sahabat lebih kurang 3 orang memang dah terlentang, meninggal dunia terus kat situ. Gugur syahid terus. Maknanya racun tu memang, saya rasa zaman kita sekarang ni barangkali asnik ke barangkali tak pun apa. Kalau letak dalam racun tikus tu apa dia? Bukan asnik kan? Saya tak ingat lah apa dia. Benda tu lah sekuatnya. Makan memang tumbang, gugur syahid terus. Lalu Nabi SAW dia berbekam dekat leher dia dan juga dekat belakang dia untuk bawa keluar hasil racun tu. Kita kata racun tu berkekalan kesan dia kepada tubuh Nabi SAW sehingga menjadi penyebab, di antara penyebab dia wafat itulah. Bukanlah dia mati kena racun, tak. Tapi maksudnya dah nak jadi apa? Ajal dia dah sampai nak jadi penyebab kan. Sehingga kata Anas bin Malik radhiyallahu an, waktu nak mandikan jenazah Nabi pun saya nampak kesan racun tu ada dekat langit Nabi SAW. Maknanya saya ingat memang diubuh tu memang nak bagi mati betul lah. Tapi Nabi ni Allah sebut, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kamu daripada dibunuh manusia. Sebab tu tak boleh bunuh Nabi SAW. Allah pelihara dia. Okey. Tapi nak cerita kat sini, itulah dia. Orang berpakat nak beri mudarat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala larang, maka tak terjadi pada dia. Pena telah diangkat dan lembaran kertas telah kering. Maksudnya catatan di Lauh Mahfuz sudah tidak dapat diubah lagi. Yang ni dalil yang paling kuat bagi golongan yang mengatakan bahawasanya catatan di Lauh Mahfuz tidak akan berubah selama-lamanya. Okey, ini di antaranya yang berpegang sedemikian adalah Al-Imamul Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Dia berpandangan catatan di Lauh Mahfuz sudah tak akan berubah lagi. Tetapi tidak dinafikan, ada sebagai ulama, tak silap saya sebagai At-Tabari, dia ada dalil lain yang dipandang boleh berubah lagi. Wallahu alam. Yang tu perbincangan furu' akidah yang mendalam. Ala kulli hal, kita kata apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berlaku. Yang tu pasti. Baik. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, disebutkan, peliharalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapan kamu. Berkenalanlah kepada Allah, iaitu tahulah kewajipan yang harus ditunaikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala di waktu engkau dalam keadaan lapang, iaitu di keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan tidak terlalu sibuk dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengetahuimu, iaitu memperhatikan nasib kamu di waktu engkau dalam kesukaran. Barangkali waktu sakit, barangkali waktu waktu kesukaran keuangan, miskin, barangkali waktu sempit sangat-sangat, Allah akan pelihara kamu. Kemudian dia kata, ketahuilah bahawa apa-apa yang terlepas daripada kamu itu, sama ada keuntungan ataupun bahaya, tentu tidak akan mengenaimu, dan apa-apa yang mengenaimu itu pasti tidak akan terlepas daripada kamu. Ketahuilah bahawa pertolongan itu berserta kesabaran, dan bahawasanya kelapangan itu berserta kesukaran. Masya Allah. Dalam hadis Imamul Bukhari, Nabi SAW dah sebut, kalau Allah nak berikan kebaikan kepada hamba, Allah akan beri kesusahan dulu. Memang itu sunnatullah. Okey, fa inna ma'al usri yusra. Tadi imam emergency baca tadi kan. Fa inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan itu ada dia punya kesenangan dia. Memang sunnatullah macam tu. Dia nak bagi kebaikan, dia beri kesusahan dahulu. Okey. Ketahuilah bahawa pertolongan itu berserta kesabaran. Okey. Sampai bila nak bersabar? Kita kata sabar ni tuan-tuan, satunya sunnatullah. Dia Allah Subhanahu Wa Taala ada masanya dia menguji kita dengan kesabaran ni. Jangankan kita, sehingga kan para rasul pun
sikit lagi nak putus asa. Maknanya dahsyat sungguh. Sampai para rasul pun sikit lagi, hatta idza stai'asa ar-rusulu wa zannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ujian ni Allah akan berikan hatta idza stai'asa ar-rusul, sehingga ke tahap para rasul pun sikit lagi nak putus asa. Wa zannu annahum qad kudzibu, dan mereka sangkakan aku ni kena tipu gamaknya kata. Dengar suara kata macam ni, cuba gamaknya aku. Maknanya kalau para rasul dia punya kesabaran dia tu berapa kali daripada kita tak tahu tapi para rasul pun sikit lagi nak rasa putus asa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Ketika itulah baru datang pertolongan kami dan kami berikan kejayaan kepada siapa yang kami kehendaki. Itu sunnatullah, tuan-tuan. Jadi kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala tuntut daripada kita ni dalam hidup ni memang bukan sikit-sikit lah. Okey, boleh ialah kita pun berdoa pada Allah, berdoa pada Allah, la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan berikan pada kami perkara yang kami tak mampu. La taqa lana, kami tidak ada kekuatan untuk menghadapi perkara tu. Okey, tapi memang Allah Subhanahu wa taala uji, ada masanya memang sampai ke hujung. Kalau kita tengok Aisyah radhiyallahu anha kan, yang kisah dia difitnah tu. Dia difitnah berzina. Sehingga kan dia minta izin daripada Nabi SAW balik ke rumah mak ayah dia. Kata mak ayah dia balik ke rumah pun dia memang duduk dalam bilik, duduk menangis sepanjang masa kata. Sehingga kan Abu Bakar Siddiq kata, aku takut hati Aisyah ni pecah berderai macam tu kata. Punya kuat ujian, dia punya isteri Nabi tapi dituduh berzina, mana ada benda lebih hina daripada tu lagi dah. Okey. Sehingga kan Nabi SAW pun tanya pada dia kata, Aisyah, kalau kamu buat, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Sehingga kan keyakinan Nabi tu pun, bukan keyakinan pada Allah dah, tapi Nabi pun dalam keadaan tu tak pasti dia buat ke tidak ni. Nabi SAW tanya pada Ali bin Abi Talib. Apa kata Ali radhiyallahu an? Dia kata, ya Rasulullah, orang perempuan ramai lagi. Ali memang garang dia. Dia dah betul lah. Kemudian Nabi SAW tanya pada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata, ya Rasulullah, Omar ni sebab itulah dia kedudukan dia tinggi. Dia kata, ya Rasulullah, dulu siapa yang suruh kamu kahwin dengan Aisyah? Hebat Omar. Sebab tu Nabi kata, lepas aku tak ada Nabi, tapi kalau ada Nabi lepas aku, siapa dia? Umar Al-Khattab. Dia kata, ya Rasulullah, dulu waktu kahwin dengan Aisyah ni, siapa yang suruh kamu nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha? Adalah hadis Imam Al-Bukhari. Nabi SAW kata apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar, takkan Aisyah buat macam ni sedangkan Allah yang suruh kamu kahwin dengan dia. Kemudian Umar kata, subhanallah, in haza illa buhtanun azim. Sebenarnya subhanallah, ini adalah satu fitnah yang nyata. Allah suka perkataan Umar tu sampai Allah kekalkan dalam Quran, dalam surah An-Nur tu. Okey, tapi ketika tu nak cerita Nabi pun sedihnya tak sangka kata. Okey, dan perkara tu berlaku berapa lama? Bukan 2-3 hari tuan-tuan, 6 bulan tuan-tuan. Maknanya Aisyah radhiyallahu anha tahan malu tu, tahan apa? Tahan aib tu 6 bulan tuan-tuan. Dengan pada tu umur dia baru 13 tahun. Ini nak tunjuk mak kita ni matangnya. Anak-anak kita 13 tahun boleh buat apa? Dok pokpa Korea lagi ke apa? Hak ni kata dah tanggung sampai ke tara tu. Sehingga akhirnya turun ayat membebaskan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ambil balik dia dekat rumah dia. Dekat rumah Abu Bakar Siddiq. Waktu tu ada juga benda disebut kat Nabi macam dia nak marah. Lalu Nabi SAW tarik tangan dia, bawa balik ke rumah mereka. Berakhir kisah tu. Tapi nak cerita orang macam Aisyah radhiyallahu anha, As-Siddiqah bintu As-Siddiq, seorang yang sangat membenarkan, dan ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia pun diuji sampai ke hujung macam tu tuan-tuan. Masya-Allah. Tapi dia punya galang ganti dia banyaklah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dia kata, nikmat terbesar dalam hidup aku ni. Dah dengar dah hadis ni? Dia kata, nikmat terbesar dalam hidup aku ni adalah Nabi SAW wafat di dadaku pada malam giliranku, dan aku orang terakhir yang mengucap Nabi SAW. Nabi doa perkataan Nabi terakhir tu dia dengar. Dia kata, Nabi baca, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Nabi baca tu sampai nyawa dia putus. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku, kasihanilah aku, dan himpunkanlah aku bersama teman-temanku yang soleh dekat atas langit sana. Aisyah radhiyallahu anha orang yang terakhir bersama dengan suami dia Nabi SAW. Okey, jadi ni kita kata ujian tuan-tuan memang macam tu lah. Allah boleh uji sampai kata hatta idzas tai'asar rusul. Rasul pun nak putus asa kata. Okey, jadi kita ni yang tak sampai darjat Rasul lagilah pula. Okey, jadi kalau jadi apa-apa
banyak-banyaklah bersabar kita, banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wallahu alam, saya ingat sampai situ saja dapat saya kongsikan. InsyaAllah minggu depan tak ada arah melintang, kita akan sambung babul muraqabah ni dengan hadis yang seterusnya insya-Allah. Wallahu alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.